Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 21 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Kita memulakan berita tengah hari dengan perkembangan terkini COVID-19. Sarawak merekodkan angka harian tertinggi sejak pandemik itu melanda negeri ini dengan sebanyak 2,548 kes positif dikesan pada Jumaat sekaligus menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 94,564 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, perincian kes mengikut daerah adalah seperti berikut. Dalam pada itu, kluster Long Urun Belaga telah diisytiharkan kluster baharu manakala kluster kilometer 85 Mukah telah diisytihar tamat. Susulan itu, JPBN Sarawak mengambil keputusan untuk memperketatkan garis panduan SOP sedia ada untuk zon selatan membabitkan daerah Kuching, Bau, Lundu, Samarahan, Asajaya, Simunjan, Serian dan Tebeduk selama 1 minggu. Antara SOP yang akan dilaksanakan adalah aktiviti dine-in tidak dibenarkan, tempoh operasi perniagaan dipendekkan iaitu dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam dan individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas jam 10 malam tanpa alasan yang munasabah. Garis panduan SOP ini akan berkuat kuasa mulai Ahad 22 Ogos 2021 hingga 29 Ogos 2021. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan menyalurkan bantuan kepada waris keluarga Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli iaitu mangsa tembakan anggota tentera udara di Raja Malaysia TUDM. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perbincangan bersama pihak TUDM telah dilakukan supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS dan bahagian pembangunan kanak-kanak dapat melihat jenis bantuan yang boleh disalurkan melalui kementeriannya. Jadi dengan itu kami telah membuat keputusan bantuan yang bakal kita berikan ialah bantuan kanak-kanak untuk 3 orang anak Allahyarham yang semuanya di bawah umur 7 tahun dengan kadar 200 seorang, jadi 3 orang RM600. Dan endowment fund juga kita telah juga tadi bincang kepada Balu Allahyarham untuk mengisi borang supaya dapat iaitu bantuan endowment fund Sarawak sebanyak RM1,000 untuk anak Allahyarham yang bongsu yang baru berusia 2 bulan. Tujuannya ialah untuk sebagai simpanan untuk pendidikan anak tersebut dan boleh dikeluarkan pada bila mencapai umur 18 tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menziarahi Balu Allahyarham Shima Mustafa di rumah kediamannya di Kampung Siniawan Baru di Bau pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menambah bantuan ibu bersalin sebanyak RM450 juga diberikan kerana beliau baru sahaja bersalin. Jelasnya lagi, selain bantuan kewangan, bantuan dari segi emosi melalui proses kaunseling juga penting dan pihak TUDM serta JKMS turut menawarkan perkhidmatan kaunseling itu. Dalam program sama, Datuk Seri Fatimah berkesempatan menyampaikan bantuan JKMS kepada Shima iaitu tabung bantuan segera TBS berjumlah RM300 secara one-off, bantuan bulanan kanak-kanak pada kadar RM600 sebulan mulai September 2021, bantuan makanan kering dan keperluan kanak-kanak seperti susu dan lampin pakai buang bayi untuk 2 orang anak. Selanjutnya di Miri, dengan adun senadin Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan dan menyerahkan geran tahunan berjumlah RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Merbau Miri. Geran itu bertujuan membantu pihak sekolah menaik taraf kemudahan infrastruktur pembelajaran dan pengajaran smart board khususnya bagi pelajar-pelajar tingkatan 6 secara fizikal dan maya. Menurut pengurusi PIBG SMK Merbau, Dr. Maurice Utap, alat smartboard ini amat diperlukan untuk membantu pelajar tingkatan 6 sejajar dengan perkembangan teknologi dan sesuai semasa pandemik COVID-19 ini.
Pihak sekolah telah menggunakan kaedah pembelajaran smartboard pada tahun 2020 agar pelajar yang terkesan akibat COVID-19 boleh menyertai sesi pengajaran dan pembelajaran. Ditemui selepas menyampaikan geran itu pada Jumaat, Datuk Lee berkata, dengan adanya alat bantuan mengajar ini, semua pelajar tidak akan tercicir dari proses pembelajaran khususnya dalam kemelut pandemik ini. Datuk Lee seterusnya dibawa melihat persekitaran sekolah dan memberikan sedikit taklimat berkenaan kemajuan akademik pelajar tingkatan 6 SMK Merbau. Berikut merupakan puratan nilai grade keseluruhan PNGK SMK Merbau dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM dan merupakan pencapaian terbaik di daerah Miri bagi tempoh 4 tahun berturut-turut. Di Pakan, kawasan Hulu Entabai akan dihubungkan dengan Lebuh Raya Pen Borneo dalam perancangan jangka masa panjang. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh, perancangan tersebut membolehkan kawasan tengah mempunyai 3 jajaran jalan raya termasuk jalan utama kedua dan jalan pesisir. Dan apa yang dalam perancangan jangka panjang ialah untuk menghubungkan Hulu Entabai, Hulu Pakan ini pada Jalan Pen Borneo menuju ke Nanggabudu ke Seratong, ke Krian. Itulah segi perancangan jangka panjang dan dari situlah kita nanti melihat pembangunan jalan dari segi Second Trunk Road yang akan menghubungkan Roban ke Meludam dan akan mengambil sebab mana kita mempunyai 3 jajaran jalan iaitu Pen Borneo, Second Trunk Road dan juga Jalan Pesisir. Bercakap kepada media selepas majlis penyerahan cek pempasan tanah projek Jalan Rumah Kedit Sungai Buloh SK Ulu Entabai kembali di Pakan pada Jumaat, beliau optimis projek tersebut akan mengubah lanskap pembangunan ekonomi luar bandar dalam masa 5 tahun akan datang. Terdahulu dalam majlis tersebut, beliau menyerahkan cek pempasan tanah untuk projek Jalan Rumah Kedit Sungai Buloh SK Ulu Entabai ke Malih Pakan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit kepada 73 orang penerima. Dalam ucapan beliau, Datuk Len menegaskan bahawa kerajaan tidak mengambil tanah rakyat secara percuma untuk tujuan pembangunan rakyat. Jelasnya, pengambilan tanah rakyat adalah berdasarkan peruntukan dalam Kanun Tanah Negeri dan tanah yang terlibat akan mendapat pempasan. Sementara itu, Adun Meluan Roland Duat Jubin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada penduduk yang telah memberikan kerjasama baik kepada pelaksanaan projek. Beliau juga berharap projek tersebut yang dijangka siap Disember ini akan membantu meningkatkan sosio-ekonomi rakyat. Jadi nanti kita mendak hari tahun 2019 jalan itu sudah bermula dan rakyat terus memberi kerjasama ngasuh jalan itu digagak sampai ke hari itu ke hujung tahun 2021 baru sudah menerima pampasan tanah sudah. Yang lain itu aku sebagai yang berhormat beri besar terima kasih dengan rakyat di kuasaan aku leban oleh beri kerjasama dengan pembangunan ke diberi perintah. Perkembangan seterusnya di Meradong, sejumlah RM200,000 telah diluluskan oleh kerajaan negeri di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dun Meradong bagi menaik taraf surau Al-Muhajirin Taman Bintang Bintangor. Sambil melahirkan rasa gembira dengan kelulusan berkenaan, Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing percaya dengan siapnya kerja-kerja naik taraf itu kelak akan memberi keselesaan kepada penganut Islam di taman itu untuk beribadah. Dalam masa sama, beliau berkata pelaksanaan projek RTP akan berterusan jika Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS terus diberi mandat oleh rakyat di negeri ini. Semasa menyerahkan tapak projek itu pada Jumaat, Datuk Ding memberitahu pelaksanaan projek RTP sememangnya sangat penting dalam memaju dan membangunkan kawasan serta meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar termasuk di daerah Meradong. Sementara itu, penganut Islam di kawasan itu amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Adun Meradong kerana telah meluluskan projek naik taraf prasarana di surau berkenaan. Manakala di Padawan dengan seramai 6 individu tercicir di Kampung Biak Kiding telah melengkapkan dos suntikan vaksin dalam program outreach vaksinasi pada Khamis.
Sebelumnya, salah seorang daripada 6 individu berkenaan mengalami masalah kesihatan menyebabkan program tersebut terpaksa ditangguhkan, namun telah pun diteruskan semula. Ini membuktikan bahawa kerajaan mengambil berat kebajikan seluruh rakyat Sarawak dan tidak mengecualikan penduduk di kawasan pedalaman agar bersama-sama memerangi wabak COVID-19 di Sarawak. Hadir sama dalam menjayakan program tersebut setiausaha sulit kepada YB Datuk Dr. Jarib Terence Tikok yang turut serta membantu pasukan vaksinasi bergerak Klinik Kesihatan Padawan melengkapkan pemberian dos kedua kepada penduduk di Kampung Biak Kiding. Pasukan vaksinasi bergerak kali ini dianggotai 6 petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Klinik Kota Padawan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Jonathan Crew Penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.